الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Haji Taib Kampung Sungai Buaya, yang dimuliakan juga para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-22. Sebelum daripada kita sambung, insyaAllah ingin saya kongsikan sepotong ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi SAW berkenaan tentang rezeki, berkenaan tentang halal haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat min haramin fan-naru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada badan kita dari sumber yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah tempat utamanya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah makan sikit pun masuk neraka? Baginda sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat ya, walaupun hanya sebatang kayu sugi. Sebatang kayu sugi ni kalau kita nak nilaikan berapa sen sangat. Kalau di kedai banting mungkin mahal sikit RM1, tapi kalau di Seri Petaling, tempat perkumpulan jemaah-jemaah tabligh, kadang-kadang dapat percuma, free lagi. Kalau jual pun mungkin RM1 dapat 2, dapat 3. Jadi ulama menafsirkan, mentakwil, menafsirkan, memberi tafsiran tentang hadis ini, iaitu bukan hanya tentang harta yang kita makan, tetapi juga harta yang diguna pakai. Kadang-kadang orang salah faham, tak apa, aku tak beli duit haram ni untuk beli makanan, tapi aku guna untuk bayar bil api,
guna untuk bayar bil air, guna untuk bayar kereta bulanan, juga termasuk kata ulama memakan harta secara batin. Muslimin yang dirahmati Allah, antara tujuan utama kita belajar tentang ilmu faraid adalah untuk menghindarkan diri kita daripada memakan harta secara batil, iaitu dengan cara mengambil hak waris yang lain. Kita dalam amalan harian kita, mungkin tuan-tuan sedar, mungkin tuan-tuan tak sedar, dalam solat kita juga kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam zikir harian kita, mungkin tuan-tuan puan-puan ada yang mengamalkan maksurat, zikir pagi, zikir petang, juga termasuk dalam ayat-ayat ruqyah dalam surah Al-Baqarah, muka surat terakhir daripada atas sampai bawah, 3 ayat terakhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia bermaksud apa? Bagi Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Lillahi ma fis sama, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya ini adalah milik Allah, kerana Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiap-tiap rakaat kita baca ayat ini, Tuhan sekalian alam. Bukan bermakna pada manusia semata-mata, tidak. Bahkan semua apa yang selain Allah, apa yang dikatakan alam, ulama menafsirkan alam ini ma siwallah, selain daripada Allah, itulah alam. Siapa pemiliknya? Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Kalau kata tuan milik, kita ada kenderaan, ada penamanya, itu baru tuan. Ini Tuhan kepada kereta, Tuhan kepada motosikal, lebih besar lagi pemilikannya. Kalau nak kita kata Tuhan, bermakna semua yang ada di dunia ini selain daripada Allah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kursi juga yang sering kita bacakan tiap-tiap selesai daripada solat fardu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah, milik Allah, kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan di bumi dan di antaranya. Ini hari-hari kita bacakan. Dalam masa yang sama kita claim bahawasanya semua yang ada di dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dalam bab pusaka, dalam bab faraid, kita kata ini aku punya. Ini waris lain tak berhak. Sedangkan hari-hari kita claim, kita memberi pengakuan bahawasanya semuanya milik Allah. Bahkan badan kita juga, anggota badan kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang yang ditimpa musibah. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunat musibah di sini kata ulama, walaupun kita hanya terpijak duri kena dekat kaki kita sikit, sunat untuk kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya pada perkara kematian. Kadang-kadang kita beranggapan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini hanya kepada kes-kes kematian. Tidak. Bahkan bila musibah kecil pun sunat untuk kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa aksiden petang tadi man tu yang dekat jalan sana tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, belum mati lagi lah, dia kata. Sebab dia tak faham musibah, apa-apa sahaja musibah, hilang kenderaan, hilang barang, sunat untuk kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kata ulama, sekecil-kecil perkara terpijak duri pun kita sunat mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa dekat inna lillahi ni? Inna lillah, sesungguhnya kita ini, semua ini milik Allah, dan kepada Allah akan dikembalikan. Kita ada nikmat sihat, terpijak duri sikit sakit, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kesihatan aku yang aku rasa selama ini adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Aku rasa sakit sekarang,
Sebab terpijak duri. Sesungguhnya kenderaan yang aku ada, yang aku guna tiap-tiap tahun, sepanjang tahun, 5 tahun, 10 tahun aku dah gunakan kenderaan ini, tiba-tiba hilang malam ni, na'udzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengakui bahawa semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita sepenuhnya. Tiba-tiba dalam bab faraid, ini aku punya, bukan kau tak ada hak langsung. Kita menafikan hak. Sedangkan faraid ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menentukan langsung kepada waris siapa yang berhak mendapat di kalangan waris-waris, suami berapa, isteri berapa, ayah, ibu, anak-anak dan sebagainya. Kita sambung pada muka surat yang ke-22. Masih lagi dalam tajuk besar tentang kepentingan mempelajari ilmu faraid. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan. Dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Keluar tak di situ? Keluar ya? Sebab takut jauh dia jadi sangkut-sangkut. Nabi SAW bersabda, memerintahkan kepada kita, walaupun perintah ini bukan jatuh hukum wajib, tetapi fardu juga. Cuma fardunya bukan fardu ain, fardu kifayah. Sebahagian buat, yang lain tak payah. Sebahagian buat, yang lain gugur kefarduan. Asalnya fardu, semua orang fardu wajib. Dalam satu kampung kita ni, kampung Sungai Buaya, semua orang yang akil baligh hukumnya wajib belajar ilmu faraid. Tetapi kita, sebahagian kita ini, sebahagian kecil yang mungkin tak sampai 50 orang ini, belajar ilmu faraid konsisten tiap-tiap bulan ada. Alhamdulillah, gugur kewajipan jemaah yang lain, gugur kewajipan umat yang lain dalam kampung Haji Time, kampung Sungai Buaya ni, Qaryah ini, gugur kewajipan mereka belajar. Mana kalau mereka tak datang, tak berdosa. Tetapi kalaulah andai misal kata malam ni tak ada seorang pun datang, kita dah jadualkan ni, tiba-tiba seorang pun tak datang, semua hukumnya berdosa. Kerana tidak ada pengajian, tidak ada pembelajaran tentang ilmu fardu kifayah. Apa jua ilmu fardu kifayah, konsepnya begitu. Selagi mana ada yang belajar, maka gugur kewajipan yang lain dan tidak berdosa yang lain untuk belajar. Kalau misal kata kita dah belajar, yang lain nak datang belajar, maka pada ketika itu hukum mereka yang datang kemudian jadi sunat, bukan lagi fardu, kerana kita dah jalankan kefarduan fardu kifayah tadi. Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan. Setengah di sini kata ulama menafsirkan kerana faraid ini berkait tentang perkara selepas kematian. Kita dalam dunia ini ada dua sahaja perkara yang melibatkan diri kita. Yang pertama semasa kita hidup, dan yang kedua selepas kita mati. Manusia ni hanya ada dua keadaan, ketika hidup dan ketika mati. Kerana itu dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ia, iaitu ilmu faraid, adalah setengah. Kerana setengahnya kita dah belajar dalam ilmu kehidupan. Ini faraid berkait tentang ilmu kematian. Bila dah mati nanti, barulah digunakan ilmu ini kepada harta si mati. Dan ia akan dilupakan. Betul kata Nabi SAW, ilmu ini ilmu yang dilupakan. Kita yang belajar pun kadang-kadang lupa yang bulan lepas punya, apatah lagi yang tak belajar. Yang belajar pun lupa. Nak kata benarnya sedekah Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya ilmu ini ilmu yang akan dilupakan. Kita yang belajar pun kadang-kadang terlupa apa yang kita belajar yang lepas.
apatah lagi yang tidak belajar. Dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Alhamdulillah, hari ini masih ada lagi pengajian-pengajian faraid di masjid-masjid surau. Walaupun tak banyak macam pengajian-pengajian yang lain, tetapi masih ada. Belum sampai masanya lagi, yang mana Nabi SAW mengatakan ilmu yang akan dicabut. Makna cabut ni apa? Dah tak ada lagi dah orang yang tahu tentang faraid, tak ada. Alhamdulillah, hari ini masih ada. Berdasarkan hadis tersebut, ilmu faraid itu merupakan setengah daripada ilmu. Perkara ini menurut pandangan ulama adalah kerana manusia itu terbahagi kepada dua keadaan. Yang pertama, keadaan hidup, iaitu berkaitan dengan solat, zakat dan sebagainya. Dan yang kedua, keadaan apabila sudah mati nanti, iaitu berkait dengan harta pusaka, berkait dengan wasiat dan sebagainya. Yang kedua, ilmu faraid ini kepentingannya adalah menjadi galakan. Siapa yang menggalakkan? Para sahabat baginda Nabi SAW. Sayyidina Umar bin Khattab telah berkata, "Ta'allamul sunnah wal fara'idha wal lahna kama ta'allamuna al-Qur'an." Pelajarilah ilmu as-sunnah, faraid dan ilmu bahasa Arab sebagaimana kamu mempelajari Al-Quran. Ini galakan daripada siapa? Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah, sahabat Nabi SAW, antara sahabat-sahabat yang dijamin masuk syurga. Siapa yang jamin? Nabi SAW sendiri yang menjamin. Ini antara salah seorangnya, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Memberi galakan kepada umat supaya belajar. Belajar apa? As-sunnah, hadis Nabi SAW. Belajar tentang faraid, belajar tentang bahasa Arab, sebagaimana kita belajar tentang Al-Quran. Pada tahun ke-18 Hijrah, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah pergi ke negeri Syam untuk mengajarkan ilmu faraid kepada penduduk di sana. Ini antara tindakan khalifah, tindakan para sahabat bila mendengar perintah Nabi SAW, iaitu belajar dan ajarkan. Maka mereka tidak melepaskan peluang, akan pergi merantau ke tempat-tempat yang jauh untuk mengajarkan ilmu faraid. Termasuk Umar Al-Khattab sendiri, iaitu Khalifah Islamiyah pada ketika itu, pergi mengajar tentang faraid ke negeri Syam. Kesungguhan para ulama dalam menyebarkan ilmu faraid. Disebabkan ilmu faraid amat penting, para ulama banyak menghabiskan masa mereka dalam mempelajarinya dan mengajarinya. Malah terdapat juga ulama yang mencipta kaedah-kaedah tertentu yang mudah untuk menguasai ilmu ini, seperti kaedah jadual segitiga. Ini kalau yang pernah tahu, dia tahulah. Macam-macam kaedah, macam-macam formula, macam-macam cara ulama-ulama memperkenalkan cara masing-masing supaya kita umat dapat belajar tentang faraid dengan mudah. Mudah nak menguasai, mudah nak mengingat, mudah nak menyelesaikan permasalahan berkait tentang faraid. Macam-macam mereka lakukan. Untuk apa? Untuk memudahkan umat menguasai ilmu faraid. Kerana ilmu faraid ini antara ilmu yang susah. Ustaz Wan Abdul Halim, antara, kalau tuan-tuan Google, antara pakar faraid di Malaysia, bekas pegawai pusaka dan sekarang menjadi penasihat bagi Kesatuan Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Sewaktu kursus saya dengan beliau pernah bercakap, ilmu yang paling susah di dunia bagi dia lah, bagi dia dan bagi guru dia, bagi kawan-kawan dia yang mengaji, adalah ilmu falak. Ilmu falak ni ilmu yang paling susah. Kita nak kena kira sudut matahari, bulan untuk menentukan waktu solat. Sekarang ini kita dah mudah, ada jam, dah siap. Zuhur pukul berapa, asar pukul berapa. Nak menentukan tu menggunakan ilmu falak.
dengan meneliti sudut-sudut, berapa darjah kecondongan matahari, bulan dan sebagainya, barulah kita dapat nikmat. Ilmu falak ni ilmu yang paling susah, kata beliau. Dan ilmu yang paling susah yang kedua, iaitu ilmu faraid. Ilmu yang banyak kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Kaitan dengan ilmu muamalatnya, tentang bab zakatnya, tentang bab jual belinya, pinjaman, ar-rahnu, gadaian, ilmu yang berkait tentang perubatannya, anak dalam kandungan bagaimana, ilmu yang berkait dengan ilmu munakahatnya, bagaimana perceraian, perkahwinan yang dikatakan boleh mewarisi, yang dah bercerai macam mana yang dikatakan boleh mewarisi, adakah talak 3, talak 2, semua ni melibatkan, faraid ini melibatkan banyak cabang-cabang ilmu. Bila nak menentukan hukum, menentukan fatwa bagi ilmu faraid, dia akan terkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini kata beliau, antara ilmu yang susah. Kaedah matan syair Arjuzah oleh Syekh Abdul Fattah, ni di Mesir, Abdullah Ghani. Matan syair Al-Rahabiyah oleh Syekh Muhammad bin Ali. Matan syair Al-Maysurah oleh Syekh Salah Al-Ja'fari, juga seorang ulama di Mesir. Matan syair Uddah Al-Farid oleh Syekh Sa'id bin Sa'ad. Kaedah Syajaratul Miras oleh Al-Fadil Ustaz Imam Malik Nasirin dan Al-Fadil Ustaz Jabal Alam Shah. Kaedah Fajar oleh penyusun sendiri dan kaedah-kaedah lainnya. Al-Fadil Ustaz Jabal Alam Shah merupakan guru saya di Mesir dan telah meninggal dunia akibat COVID-19. Sama-sama kita bacakan surah Fatihah, sedekahkan kepada beliau. Al-Fatihah. Beliau meninggal dunia pada 2 hari bulan 5 tahun 2021 di Gontor, Indonesia. Dan beliau ini merupakan antara pembina syajarah miras, pokok miras, yang mana saya dan rakan-rakan termasuk penulis kitab ini sendiri, Ustaz Hilmi Hanis, juga kami sama-sama mendapatkan sanad tentang ilmu faraid daripada almarhum. Alhamdulillah berterusan pahalanya. Dan saya ingat di kalangan pelajar-pelajar Malaysia yang mengambil sanad dengan almarhum lebih 1000 orang yang mengambil sanad khusus dalam bab faraid. Sahabat yang mahir ilmu faraid. Sahabat Nabi SAW yang paling bijak dalam ilmu faraid ialah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini terbukti dengan jelas apabila Rasulullah SAW sendiri yang memuji beliau. An Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaidu bin Thabit. Daripada Abi Qilabah, daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan kamu yang terlebih pandai ilmu faraid ialah Zaid bin Thabit. Riwayat Imam Ahmad. Ini antara sahabat yang dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Zaid bin Thabit. Orang yang paling mahir dalam bab faraid di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ada sahabat-sahabat yang lain semuanya pandai belaka, cuma yang paling mahir. Sehingga kan ada satu kisah, seseorang sahabat itu ditanya, kemudian ditanya dengan Zaid, jawapannya berbeza. Maka kata kawan ini, sahabat ini kata, selagi Zaid ada, jangan kau tanya dengan aku lagi. Sebab Zaid ni jawapannya lebih tepat, lebih betul dan diperakui oleh baginda Nabi SAW. Baginda SAW memujinya adalah kerana beliau dapat memberikan jawapan yang paling tepat dan paling pantas berbanding sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di Al-Jabiyah, Syam. Beliau berkata,
Barang siapa ingin bertanya tentang masalah faraid, maka jemputlah Zaid bin Thabit datang. Kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Kita masuk sedikit sebelum kita masuk sesi soal jawab. Yang pertama, penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling penting. Kita nak kena fahamkan dan kita kena masukkan, sematkan dalam jiwa kita. Setiap perintah, setiap larangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan Nabi SAW bersabda mafhum daripada sebuah hadis qudsi. Kata Allah, kalau ada orang yang mafhumlah, kalau ada manusia yang merasakan tidak mahu mengikut peraturan yang mana telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pergilah keluar daripada bumi ini, carilah tempat kau sendiri, carilah Tuhan sendiri. Ini nak ditekankan bahawasanya setiap perintah dan setiap larangan Allah dan juga Nabi SAW adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena pegang betul-betul bahawasanya kita ini diciptakan untuk beribadah. Bukanlah tujuan, tidak, tetapi menjadi panduan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak perlukan tujuan, tidak perlukan sebab untuk membuat sesuatu perkara. Harus bagi Allah mewujudkan, mengadakan manusia jin. Tetapi menjadi panduan kepada kita dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan juga manusia untuk mengabdikan diri kepada aku, kata Allah. Kerana Quran ini merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka bila kita baca Al-Quran, ada ayat-ayat, ada perintah, maka kita wajib buat. Ada larangan, maka kita wajib tinggal. Perintah yang disulami dengan ancaman jika ditinggalkan, maka dijatuhkan hukum wajib. Larangan yang diancam dengan balasan siksa jika melakukannya, maka jadi hukum haram. Ada perintah dua jenis. Perintah yang lazim, mesti kena buat, seperti solat, zakat, puasa, ini menjadi wajib. Ada perintah yang tidak lazim, tidak mesti, jatuh hukum sunat. Perintah juga, tetapi tak ada larangan meninggalkan perkara sunat. Kalau ada larangan, bermakna bukan sunat lagi, menjadi wajib. Begitu juga tegahan. Ada tegahan yang diiringi dengan ancaman masuk dalam neraka, khalidina fiha abada walahu azabun muhin. Ini bermakna larangan yang mesti kita tinggal. Kalau kita buat, menjadi hukum haram. Ada larangan tetapi tidak mesti tinggal. Maknanya tidak ada hukuman, ancaman daripada perbuatan tersebut. Larangan, ya larangan, tetapi jadi makruh. Apa makna makruh? Buat tak berdosa, tetapi kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Lawannya sunat. Buat dapat pahala, tetapi kalau kita tinggalkan perkara sunat, tidak berdosa. Berbeza dengan wajib, dengan haram. Wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa. Haram buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Dia lawan bagi wajib. Ilmu faraid tidak dijelaskan dengan terperinci oleh baginda Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pembahagian tersebut di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-11, 12 dan 176. Nanti kita akan masuk satu persatu ayat-ayat yang berkaitan tentang faraid. Seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan kadar pembahagian untuk bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri, saudara lelaki dan saudara perempuan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ilmu ini sangat penting. Firman Allah Subhanahu Wa Taala setelah menerangkan pembahagian tersebut, tilka hududullah. Kalau tuan-tuan simak dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, akhirnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah, ayat yang ke-13. Segala hukum yang tersebut, iaitu pembahagian harta berkait tentang harta anak yatim, faraid, wasiat, adalah hududullah, batas-batas syariat Allah. Yang kedua, ilmu faraid adalah antara ilmu yang sangat penting. InsyaAllah yang ini kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu soalan yang diberikan oleh jemaah sini. Azan Isya. Azan ke teruskan? Teruskan ya. Jangan. Saya kaburkan mukanya dengan namanya. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan saya. Ada dua beradik. Nombor satu lelaki, tetapi yang lelaki ni OKU. OKU ni saya tak pasti sama ada OKU mental ataupun OKU physical. Kalau OKU mental dengan OKU physical, dia ada terkait dengan hukum takharus, maknanya muafakat. Tetapi tak dinyatakan di sini. Yang mana lelaki OKU ini umurnya 34 tahun, bujang. Dan nombor yang kedua, adiknya berumur 32 tahun, perempuan. Dan sudah pun berkahwin. Adik ini, yang perempuan ini memiliki 3 orang anak lelaki kecil. Semua lelaki, 3 orang, masih kecil. Kedua beradik ini mempunyai tanah di atas nama masing-masing. Abang yang OKU pun ada tanah dia atas nama dia. Kemudian adik yang perempuan ini juga ada tanah atas nama dia. Wallahu a'lam lah, sama ada dia beli sendiri ataupun daripada pusaka ayah atau ibunya. Sekiranya adik perempuan tidak menjalankan tanggungjawab membela abang OKU ini, adakah pakcik-pakcik dan makcik-makcik sebelah arwah bapa dan ibu mereka kena ambil tanggungjawab? Persoalan saya, adik perempuan ini adakah menjadi kewajipan dia untuk menjaga abang yang OKU? Wajib ke tidak? Tidak. Sebab dia ada suami. Sebab dia perempuan, tidak ditaklifkan untuk menanggung, menjaga. Kalau misal kata ada adik-beradik lelaki yang lain, ini kalau misal kata 3 orang adik-beradik, 2 orang lelaki, 1 perempuan, seorang lelaki OKU, seorang lelaki sihat, maka yang wajib menjaga adalah lelaki yang sihat. Kalau tiada 2 orang macam kes ini, siapa yang akan menjaga, menjadi tanggungjawab? Dia akan pergi kepada step by step. Yang pertama, ayah kepada kedua orang ini, kalau masih ada. Kalau ayah dah tiada, datuk. Tapi kalau ayah tak ada, biasa datuk pun dah tak ada. Kalau tiada, adik-beradik. Tapi adik-beradik pun tak ada yang lelaki. Kalau tiada juga, anak saudara. Macam mana nak ada anak saudara daripada lelaki? Dia je lelaki. Pergi kepada pakciknya, iaitu adik-beradik ayahnya. Adik-beradik ayahnya yang seibu sebapa didahulukan. Dia sama macam konsep faraid. Untuk nak kira dari segi haknya, walaupun tak semestinya orang yang mendapat pusaka ada hak pada pusaka, dia mesti bertanggungjawab kepada anak semati. Tidak, tak semestinya. Tetapi aturan itu maknanya yang berhak, yang menjadi tanggungjawab mengikut turutan itu pakciknya. Kalau ada pakcik, pakcik. Kalau tak ada pakcik, anak kepada pakcik, iaitu sepupu dengan abang yang OKU ini. Kalau misal kata tak ada keluarga lagi dah, tetapi ada harta, maka dia wajib mengupahkan orang lain menggunakan harta dia. Upahkan apa? Upahkan untuk perkara-perkara yang wajib, apatah lagi kalau misal kata dia memang terlantar, dia kena upahkan orang, bayar dekat orang untuk urusan mandi dia, untuk urusan wuduk dia, nak sembahyang dia. Kalau misal kata duitnya dah habis untuk membayar upah, maka akan pergi kepada Baitul Mal, zakat.
akan menanggung orang sedemikian untuk melangsungkan kehidupan dia. Kalau misalkan tak ada juga, sepatutnya sebelum zakat tu keluarga terdekat. Tetapi keluarga dekat tadi mula-mula dari dah tak ada. Dialah seorang yang lelaki. Tapi kalau misalkan kata adik perempuannya nak membantu, itu atas nama ihsan, bukan tanggungjawab. Perempuan ni mudah hidupnya. Dia tak ada tanggungjawab sebesar lelaki. Sebab tu dalam faraid hikmah Allah berikan perempuan setengah daripada lelaki. Kerana tanggungjawab bagi wanita ini tidak seberat dan sebesar kaum lelaki. Sekiranya abang OKU ini meninggal dunia, harta yang ada di atas nama OKU tersebut difaraidkan. Harta yang ada di atas nama OKU yang difaraidkan, siapa yang akan dapat? Okey, kalau misal kata abang yang OKU ini meninggal dunia, dia ada harta tanah contoh atas nama dia, siapa yang akan mendapat harta tersebut, yang mewarisi? Dari segi faraid tu siapa yang berhak? Kemudian harta tanah tersebut adalah harta dari arwah bapa OKU tersebut. Baru jumpa jawapan. Bermakna harta pusaka daripada ayahnya. Adakah adik perempuan tersebut mendapat semua bahagian si abang yang telah meninggal dunia? Okey, yang ni kita akan bincangkan. Kita akan bincangkan, kita buat carta supaya tuan-tuan lebih mudah nampak. Ini si mati tadi ya, lelaki ya. Kita ambillah namanya contoh Abu. Abu, ayahnya dah tiada, ibunya juga tiada, dan dia tiada pasangan, isteri tak ada, anak-anak juga tak ada. Dia cuma ada adik-beradik. Adik-beradik perempuan, kakak adik perempuan. Contohlah namanya Murni. Dan Murni ni tadi ada anak, betul? 3 orang, anak lelaki. Lelaki 1, lelaki 2, lelaki 3. Jadi bila Abu ni meninggal dunia, soalan tadi, adakah Murni adiknya akan mewarisi harta Abu keseluruhan? Jawapannya tidak. Kerana tak semua keadaan, kebanyakan keadaan wanita tidak akan menghabisi harta pusaka. Nanti kita akan jumpa ada kes wanita akan menghabisi harta pusaka dalam bab asabah ma'al ghairi. Jauh lagi perbincangan tu. Tapi nak kata ada kes. Sebab dulu ramai persepsi orang masyarakat menyangka kalau tak ada anak lelaki, tak ada adik-beradik lelaki, kita akan pergi, dia akan cari juga siapa warisan lelaki untuk menghabisi harta. Maknanya mindset dia mesti kena lelaki yang akan menghabisi harta. Tidak, tak semestinya. Berlaku juga dalam masalah asabah ma'al ghairi, yang mana tak ada waris lelaki tetapi harta tu dihabisi oleh kaum wanita. Jadi adakah adik perempuan ini akan mendapat? Jawapannya dapat, tetapi tidak semua. Berapa adik perempuan yang akan dapat? 1/2. Kerana seorang diri. Kalau dia 2 orang perempuan, dapatlah 2/3. Tetapi kisahnya sekarang ni, arwah cuma ada adik perempuan seorang. Anak-anak kepada Murni, adakah termasuk dalam waris ataupun tidak? Kamu boleh jawab. Tak termasuk. Yang dikatakan termasuk anak saudara. Ni carta penuh. Carta penuh. Dekat sini kalau tuan-tuan perasan ada anak lelaki. Kalau dengan si mati, dia dikira anak saudara. Betul? Tetapi anak lelaki daripada siapa? Saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa. Sedangkan Murni tadi tempatnya dekat sini. Saudara perempuan seibu sebapa.
Jadi yang perempuan ni walaupun ada anak, contohlah ada 5 orang lelaki, yang ini bukan waris. Yang dikatakan anak saudara adalah anak daripada adik-beradik lelaki si mati, bukan anak daripada adik-beradik perempuan si mati. Sama juga dengan cucu. Cucu bahasa kita panggil semua cucu. Tetapi dalam cucu yang mewarisi faraid hanya cucu daripada anak lelaki sahaja. Yang ini cucu lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki. Anak perempuan, kenapa tak ada bawahnya ni lelaki perempuan? Sebab ini bukan waris. Sama juga dengan anak murni tadi. Walaupun anak murni ni ada 3 orang, tapi ini bukan waris. Ketika inilah barulah perlu ada jejak kasih. Maknanya apa? Kena cari siapa waris lelaki yang paling hampir dengan abu. Kita akan cari daripada yang bawah dulu. Yang bawah memang tak ada, kerana abu tak pernah berkahwin. Yang atas, golongan yang kedua asabah. Golongan bawah furu'. Golongan kedua usul, iaitu bapa. Bapa ada tak? Bapa dah tiada, dah mati dulu. Tengok datuk ada tak? Kalau datuk ada, datuk akan dapat baki daripada 1/2 ini. 1/2 dekat adiknya. Ada baki tak? Baki separuh, 1/2 lagi. Kemana nak pergi? Kena cari lelaki yang terdekat. Kalau misalnya kata ada datuk dekat sini, datuk ni akan dapat. Tapi datuk pun kemungkinan besar tak ada dah. Adik-beradik lelaki ada tak? Tak ada. Dia akan tengok adik-beradik bapa saudara. Kalau ikut carta ni, dia akan pergi dekat mana? Sini. Bapa saudara, seibu sebapa dengan bapa abu tadi. Kena cari. Kalau misalnya kata ada, berapa orang bapa saudara dia? Adik-beradik bapa abu ni, berapa orang yang ada? Contohlah, ada 3 orang. Tetapi yang hidup semasa abu ni mati cuma ada 2 orang sahaja. Bermakna yang mewarisi hanya 2 orang sahaja. Syarat untuk mewarisi pusaka mesti hidup waris ketika pemilik harta mati. Kalau waris mati dulu, maka waris ni tadi tidak layak. Ini juga banyak berlaku dalam kekeliruan masyarakat dalam hal anak, perihal anak. Saya bagi contoh lagi. Ini si mati, tak kira lelaki atau perempuan. Ini ada ayah, ini ada ibu, ini ada pasangan dia, dan ini ada anak-anak. Ini ayah mati dulu, ibu mati dulu, isteri pun mati dulu. Contoh sini namanya Abu juga. Abu je benar. Sebab tulisnya pendek, 3 hurufnya. Abu ni berkahwin dengan Murni. Murni lagi, tak apalah. Murni ni dah meninggal dunia dulu. Adalah anak 4 orang, 2 lelaki dan 2 perempuan. Saya suka guna simbol bagi nak nampak mudah faham. Lelaki petak, perempuan bulat. Jangan tanya saya kenapa. Ni cara saya. Okey, anak lelaki yang pertama contohlah namanya Ali. Yang kedua namanya Sudin, contoh. Anak yang perempuan namanya siapa lagi? Leha. Yang keempat, perempuan yang kedua namanya Siti. Masing-masing ini ada anak lagi. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Lelaki, perempuan, lelaki, perempuan. Kita bagi nama lah seorang satu nak bagi nampak faham. Siapa nama anak lelaki? Ali. Osman contoh. Perempuan siapa? Salma. Tak apa, contoh je ya. Lelaki, anak lelaki Sudin, siapa namanya? Omar contoh. Yang perempuan Katie lah contoh. Anak Leha yang lelaki namanya tak tahu nak letak gambar apa dia.
Wan lah, nama saya lah Wan. Yang perempuan Mina. Anak Siti yang lelaki namanya Ahmad. Yang perempuan Leha dah ada. Alia lah contoh. Alia. Okey, saya besarkan supaya nampak. Okey. Ali, Sudin, Leha, Siti, 4 orang anak daripada Abu. Bila Abu meninggal dunia, murni isterinya dah mati dah, bermakna berapa orang waris Abu yang ada? 4, iaitu 1, 2, 3, 4. Cucu ni dapat tak? Cucu tak dapat. Ni namanya hijab, iaitu golongan yang terdekat akan menghalang atau mendinding golongan yang jauh. Bila ada anak, cucu akan mahjub, terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Okay. Kalau misal kata Ali mati dulu daripada Abu, berapa orang waris Abu? 3. Siapa dia? Sudin, Leha dengan Siti. Anak-anak Ali dapat tak Osman dengan Salmah? Tak dapat. Ini yang dinamakan, orang dulu-dulu kata patah titi. Kalau di belah pantai timur panggil patah titi. Ayah mati dulu, harta atuk cucu tak dapat. Tetapi tak semua keadaan. Dia ada keadaan cucu dapat. Dalam keadaan ini, Osman dengan Salmah tidak dapat harta Abu kerana didinding, dihalang oleh Sudin. Sudin masih hidup, iaitu anak lelaki kepada Abu. Kalau misal kata Sudin pun mati dulu, berapa orang waris Abu? Ada yang cakap 2 tu, saya dengar tadi. Dia nak merujuk kepada Leha dengan Siti. Betul lah, tetapi ada lagi waris yang lain. Siapa dia? Anak daripada Ali dan juga daripada Sudin. Bermakna ada berapa orang waris? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang waris. Leha dan Siti akan dapat 2/3. Ada baki 1/3 dapat dekat anak-anak Ali dan Sudin, dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Setakat ni, sampai sini boleh faham? Saya nak bagi lagi, yang nak bagi lagi susah sikit. Habis tu Ustaz, ni Iwan, Minah, Ahmad, Alia ni tak dapat ke? Tak dapat. Kerana ni awal-awal dah kena pangkah sepatutnya. Sebab cucu daripada anak perempuan. Jadi banyak orang salah faham, cucu yang daripada anak lelaki ni dia akan terhalang sebab ada anak. Kena tengok anak tu siapa? Anak lelaki atau anak perempuan? Kalau yang ada anak perempuan, Leha dan juga Siti sahaja, dia akan turun kepada anak Ali dan Sudin. Sebab saya rasa, saya yakin ramai di kalangan masyarakat kita masih menganggap tak ada, anak dah mati, maknanya Ali dah mati, Sudin dah mati, cuma ada Leha dan juga Siti, harta ni akan pergi kepada adik-beradik Abu. Betul ke tidak? Betul kan? Kita punya persepsi, anak tak ada, pergi dekat adik-beradik. Tak ada anak lelaki. Tak. Kita tengok dekat anak daripada anak lelaki. Ada ke tidak? Iaitu cucu. Kalau cucu ada, adik-beradik ni takkan dapat. Kerana ini adalah golongan pertama tau. Golongan pertama yang akan mendapat asobah. Kalau dalam carta, golongan ini diberi nama golongan furu' waris. Ini grup yang pertama dapat asobah. Tak ada grup pertama baru pergi kepada grup yang kedua, iaitu belah bapa dan juga datuk. Tak ada grup yang kedua baru pergi dekat adik-beradik.
Tak ada grup yang kedua, adik-beradik tak ada, seibu sebapa tak ada, sebapa tak ada, anak kepada adik-beradik tak ada, anak saudara si mati tak ada, baru pergi ke grup yang keempat, iaitu pakcik dan juga anak kepada pakcik. Ini nak fahamkan dari segi anak. Ada anak yang dapat dan ada anak yang cucu. Ada cucu yang dapat dan ada cucu yang tidak dan dapat. Dan keadaan mereka dapat ketika mana dan keadaan mereka terhalang ketika mana. Jadi misal kata Ali ni mati, bermakna waris Abu cuma ada 3 orang, Sudin, Leha dan juga Siti. Mereka akan menghabisi harta pusaka semua milik Abu dengan nisbah Ali Sudin 2 bahagian, Leha, Siti 1 bahagian, 1 bahagian. 2 campur dengan 2, 4. Sudin akan dapat 2/4, Leha dapat 1/4, Siti akan dapat 1/4. Habis kat situ. Cucu daripada Ali ni, Osman dengan Salmah, tak dapat. Cuma dalam perundangan kita di Malaysia, di Selangor khususnya, boleh Osman dengan Salmah ni boleh menuntut atas nama wasiat wajibah. Itu nanti panjang perbahasannya. Tapi ini di luar konteks faraid. Ini tak ada kaitan dengan hukum faraid. Kerana ini juga termasuk macam isu-isu tuntutan harta sepencarian. Harta sepencarian. Dan mesti dituntut sebelum daripada pusaka. Kalau pusaka dah berlaku, dah tak boleh tuntut lagi dah. Tak ada harta lagi dah nak tuntut. Dah bagi dekat waris-waris dah. Dia kena tuntut sebelum daripada pusaka. Dan ini pilihan, bukan mesti dapat. Makna pilihan apa? Cucu ni tadi, Osman dan Salmah, dia kena buat tuntutan di mahkamah syariah atas nama wasiat wajibah sebelum bicara pusaka harta Abu. Kalau misal kata dibuat tuntutan, kalau dia tak tuntut, bermakna dia orang akan tak dapat harta pusaka daripada Abu. Ini namanya patah titik. Dan kita, bila kita tahu keadaan ini, boleh jadi ada di kalangan cucu kita yang senasib dengan Osman dan Salmah. Betul ke tidak? Betul. Jadi inilah waktu bila kita tahu mereka tak dapat, inilah yang dikatakan disyariatkan untuk kita buat hibah atau wasiat. Anak-anak lain dapat, cucu lain dapat. Kalau yang ni tak apalah, Omar, Katie ni tak apalah tak dapat sebab ayahnya dapat. Wan, Minah, Ahmad, Alia tak dapat, tak apa sebab maknya dapat, Leha dapat, Siti dapat. Sama juga keadaan Ali mati, Leha juga mati. Yang ada cuma Sudin dengan Siti. Anak Ali tak dapat, anak Leha juga tak dapat. Anak Leha memang confirm tak dapat lah. Anak Siti pun tak dapat, tetapi disebabkan ada Sudin, ada anak lelaki daripada si mati. Jadi kita sebagai abu ni, kita tahu ada cucu kita ni, kalau aku mati, dia tak dapat sebab ayah dia mati dulu, anak kita mati dulu dari kita. Jadi cucu kita ni tak dapat sebab ada anak lelaki yang lain, adanya Sudin. Ali dah mati dulu, anak Ali tak dapat. Jadi kita kena rancang harta kita, bagi siap-siap masa hidup ke, melalui hibah. Bagi seorang 5,000 ke, 10,000 ke, kita dah sakit ni, dah tua dah, bagi siap-siap masa hidup. Atau nak bagi lepas mati nanti pun boleh, dengan cara wasiat. Kerana pada ketika ini Osman dan juga Salmah, begitu juga anak-anak daripada anak perempuan Wan, Minah, Ahmad, Alia ini bukan waris, boleh untuk menerima wasiat. Cuma syarat-syarat wasiat tu kena tepatilah, tak lebih daripada 1/3, kemudian bukan kepada ahli waris, kemudian bukan untuk perkara yang maksiat. Rancang. Bila kita dah tahu, mudah untuk kita rancang. Bila tak tahu tu, yang bila kita mati, yang ini akan berebut harta. Berlaku ke Ustaz? Banyak sangat berlaku. Sebab masing-masing merasa berhak daripada harta atuknya. Ayah saya dah mati, patut saya yang dapat. Guna akal. Sedangkan dari segi faraid, cucu ni tak dapat kalau ada anak lelaki yang lain.
Pakcik dia ada, hidup lagi, pakcik akan dapat dan menghalang dia cucu daripada mewarisi harta datuknya. Wallahu a'lam. Setakat ni jelas berkenaan dengan anak dan cucu. Ada keadaan cucu dapat, ada keadaan cucu tak dapat. Tak boleh kita pakai pukul rata, ada anak cucu tak dapat langsung pergi dekat adik-beradik. Tak. Lihat keadaan. Kalau ada anak perempuan sahaja, cucu daripada anak lelaki boleh dapat. Adik-beradik terhalang. Tapi kalau misalnya tak ada anak lelaki, walaupun yang lain juga ada yang mati, anak lelaki, contoh tadi Ali mati, cucu daripada Ali, Osman, Salmah memang tak akan dapat kerana sudih masih ada. Yang tu kenalah. Wallahu a'lam. Ada soalan 1 2 sebelum kita akhiri? Pening ya. Allahu akbar. Kalau semua perempuan tu macam tadi Ustaz, tak ada anak lelaki macam mana Ustaz? Semua perempuan tak ada anak lelaki. Dia sama macam kes yang OKU tadi lah. Cuma OKU ni tak ada anak, tapi cuma ada adik-beradik. Kalau ada adik-beradik lelaki, dia tak pergi sampai ke pakcik. Jadi dia akan jejak grup 1 ada tak ada anak lelaki. Cucu ada tak? Cucu daripada anak lelaki. Kadang orang cakap tak ada anak lelaki sebab mati dulu. Dia tak pergi ke cucu. Oh, rupanya ada cucu daripada anak lelaki, itu yang akan mewarisi, dapat asabah. Okey. Contoh anak perempuannya 3 orang. Semua perempuan. Okey, berapa akan dapat? Saya tanya dulu, mana tahu ada yang dah tahu. 2/3. Anak perempuan ni dia cuma 2 keadaan yang fardu. Iaitu yang pertama 1/2 ketika mana dia seorang diri, anak tunggal. Ataupun anak 2 orang tetapi yang seorang mati dulu daripada ayah, tinggallah anak perempuan seorang. Istilahnya tunggal masa pemilik harta ni mati. Dia cuma ada anak perempuan seorang saja. Yang seorang ni akan dapat 1/2. Kalau misal kata ada anak perempuan lebih daripada seorang, 2 orang atau 10 orang atau 20 orang, semuanya perempuan, akan dapat 2/3 dan sama rata kepada mereka semua. Bila ada anak lelaki, barulah menjadi asabah. Anak lelaki, anak perempuan akan mendapat asabah bi ghairi, dengan sebab adanya anak lelaki, iaitu dengan nisbah li zakari mithlu hazil unsayain. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Yang tadi saya kata, andai misal kata tak ada lelaki, macam mana perempuan boleh mewarisi, menghabisi harta pusaka? Iaitu dengan cara, ini contoh. Ini si mati, dia ada anak perempuan seorang, dan dia ada adik-beradik perempuan seorang. Kemudian dia ada bapanya dah mati dah, ibunya pun dah mati, tetapi ada bapa saudara si mati. Ini Abu, ini anaknya Ayu, ini adik perempuannya 5, ini pakciknya Ali. Abu ni mati, Abu meninggal dunia, ayah dah tak ada, ibu dah tak ada, cuma ada anak perempuan seorang dan juga adik perempuan seorang. Ada pakcik bernama Ali. Ramai yang menganggap Ali akan menghabisi harta. Betul ke tidak? Sebab lelaki. Tetapi dalam kes ni, Ayu anak perempuan kepada Abu akan dapat berapa? 1/2 kerana seorang. Dan bakinya akan dapat kepada 5, 1/2. Kerana 5 bersama dengan anak perempuan. Dinamakan asabah ma'al ghairi. Asabah ada 3. 1, asabah binafsi, dengan sebab dirinya, anak perempuan, bapa, datuk, cucu lelaki daripada anak lelaki
Dengan sebab ada dia dapat asabah. Yang kedua, asabah binafsi. Dengan asabah binafsi yang pertama. Yang kedua, asabah bighairi, dengan yang lain. Anak perempuan tadi bila bersama dengan anak lelaki. Dan yang ketiga, asabah ma'al ghairi. Ini kesnya, iaitu adik-beradik akan menghabisi, adik-beradik yang perempuan akan menghabisi harta daripada anak perempuan. Kalau contoh ada dua orang, Limah dengan siapa lagi perempuan? Rosmah contoh. Dua orang saudara perempuan kepada Abu. Dua-dua ni akan dapat 1/2 baki. Bermakna dekat sini akan jadi bawah-bawahnya pecahan jadi 4. Ayu anak perempuan dapat 2/4. Kemudian Limah dapat 1/4. Kemudian Rosmah akan dapat 1/4. Jelas ya? 8:40. Ya Allah, tak sedar dah. Rasanya macam bau je azan tadi. Boleh ya setakat ni. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung. Mana yang ada buku bolehlah baca-baca ulang-ulang di rumah dulu. Jadi akan datang mana yang tak faham boleh tanya. Sebab ini antara ilmu yang dilupakan. Kata Nabi SAW, antara ilmu yang dilupakan. Kita yang belajar pun kadang-kadang lupa. Apatah lagi yang tak belajar dan tak pernah belajar. Jadi sama-sama kita ingat mengingati dan sama-sama kita melazimi tentang perkara-perkara faraid supaya tidak lupa daripada ingatan kita. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Anda yang terkasar bahasa, tergores hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafar dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.